Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam tazkirah Ramadan kita. InsyaAllah saya akan berbicara tentang Al-Quran dan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Bila kita sebut nuzul Al-Quran, dia amat sinonim dengan bulan Ramadan. Sebahagian daripada negeri-negeri di Malaysia mengambil cuti umum sempena memperingati penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan, iaitu pada 17 Ramadan. Antara negeri yang cuti, banyak negeri cuti sebenarnya, ambil cuti umum, antaranya Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Johor je tak cuti. Dan bila kita sebut bulan Ramadan, dia juga dikenali sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan kita lihat antara ibadat selain daripada berpuasa di bulan Ramadan, bulan Ramadan ini sebahagian besar daripada kita orang Islam ni akan berlumba-lumba membaca Al-Quran. Ada orang buat halakah dekat masjid selepas tarawih, buat tadarus Al-Quran. Ada yang sebelah pagi kaum-kaum ibu di masjid, di surau, di madrasah, mereka berkumpul untuk tadarus Al-Quran. Dan tidak kurang mengadakan tadarus dengan ahli keluarga di rumah masing-masing. So bila kita sebut Al-Quran dan Ramadan ini, dia mengingatkan kita bahawa Al-Quran ini adalah petunjuk, hudan linnas. Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai panduan, sebagai petunjuk kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam. Ibnu Kathir ketika menafsirkan ayat ini, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi para hamba yang beriman kepada Al-Quran, serta membenarkan segala tuntutan Al-Quran. So Al-Quran ini akan menjadi hudan, akan menjadi petunjuk apabila kita berusaha untuk memahaminya, mendalaminya, membacanya, menghayatinya dan menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang lain, dalam suratul Baqarah, ayat pertama, ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, iaitu Al-Quran, yang tidak ada syak padanya, datangnya daripada Allah dan sempurnanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Jahash, dia kata ayat ini Allah mengkhabarkan bahawa Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk kepada kita, menjadi panduan kepada kita. So Al-Quran yang kita baca, sama ada di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, apa yang kita harapkan? Kita nak supaya kita jadikan dia sebagai panduan hidup kita. Kita nak hidup kita ini senantiasa on the right track, senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita. So dalam hidup kita ini, kita tahu bahawa pelbagai panduan yang
orang jadikan ikutan, ada orang jadikan maklumat-maklumat yang dia baca sebagai panduan hidup dia. Bila dia tiap-tiap hari baca WhatsApp, kadang-kadang apa yang ditulis dalam tu dia rasa itulah yang betul, yang benar, yang dia nak jadikan panduan hidup dia. Sedangkan kita tak tahu maklumat itu benar ataupun tidak. Lebih-lebih lagi dalam dunia maya hari ini, pelbagai perkara yang orang boleh sampaikan, orang boleh tulis, yang kita tak pasti kebenarannya. Namun Al-Quran merupakan hudan, panduan, petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mencipta kita, dan sudah pastilah pencipta mengetahui apa sepatutnya yang menjadi panduan. Sebab itu dia kata Al-Quran ni manual, panduan kehidupan kita yang kita sepatutnya guna. Jadi untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, kita kena belajar Al-Quran, kita kena baca Al-Quran, kita kena memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan dalam masa yang sama kita kena menghayati, mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin kita nak memahami Al-Quran kalau kita tak membacanya, kalau kita tak mempelajarinya? Bagaimana kita nak jadikan dia sebagai panduan kita kalau kita jarang-jarang buka Al-Quran, tunggu bulan Ramadan aja, lepas bulan Ramadan tutup Al-Quran. Ini satu perkara yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang Muslim. Lebih-lebih lagi kita mengharapkan kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita bertemu dengan bulan Ramadan, bila kita bertemu dengan peristiwa nuzul Al-Quran, mengingatkan kepada kita, inilah satu-satunya panduan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Setiap orang mengharapkan hidupnya berada di atas landasan yang benar. Setiap orang mengharapkan hidupnya diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang mengharapkan dia nak jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sepotong hadis Nabi SAW, baginda pernah menyebutkan, innakum la tarji'una ila Allah bi syai' afdalu mimma kharaja minhu, ya'ni Al-Quran. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menghampirkan diri kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang lebih utama yang datang terus daripadanya. Apa dia? Al-Quran. Kita nak jadi orang yang Allah redha. Tidak ada sesuatu dalam hadis ni sebut yang boleh menghampirkan diri kita kepada Allah melainkan yang sesuatu yang datang daripadanya. Apa dia? Al-Quran. Sebab itu kita baca bila masuk bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan bila kamu berpuasa, kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menjelaskan untuk jadi orang yang bertakwa, antaranya dengan kita melaksanakan ibadat yang diperintahkan. Antaranya bila masuk bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa. Dan bila kita sebut Al-Quran sebagai hidayah, Al-Quran sebagai panduan, antara ibadat, sebaik-baik ibadat disebut afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah sesiapa yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Beruntunglah orang yang bukan hanya boleh membaca Quran, malah dia berkebolehan untuk mengajar kepada orang lain. Paling tidak kepada anak-anak kita.
kepada ahli keluarga kita. Mungkin nak jadi ustaz, ustazah yang mengajar Quran. Kadang-kadang orang merasakan siapalah aku, dia katakan. Tapi semua orang kalau dia belajar dan dia boleh dengan apa yang dia ada, dia tahu, dia boleh menyampaikan, mengajarkan kepada orang lain. Sebab tu dia kata sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Pernah Abu Zar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang minta Rasulullah wasiatkan kepada dia. Lalu Rasulullah kata, semaikanlah perasaan takut ataupun takwa kepada Allah. Sesungguhnya perasaan takwa itu kepala segala amalan kebaikan. Kemudian Abu Zar tanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, alaika bitilawatil Quran fa innahu nurul laka fil ard wa zukhrul laka fis sama. Rasulullah kata, hendaklah kamu membaca Al-Quran kerana dia adalah cahaya bagimu di bumi dan bekalan untukmu di hari akhirat. Al-Quran cahaya. Bila kita sebut cahaya ni, sesuatu yang menerangi kita. Kalau kita berjalan dalam gelap, kita perlukan cahaya. Al-Quran sebagai petunjuk ataupun cahaya yang menerangi kehidupan kita dekat dunia dan bekalan apabila kita di akhirat nanti. Dan Al-Quran itu disebut sebagai syafaat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban disebutkan, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa meletakkan Al-Quran di hadapannya, Al-Quran akan memandunya ke syurga. Wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqatahu ilan nar. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, bukan di depan, Al-Quran akan mencampakkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Setiap orang mengharapkan dia masuk syurga. Kalau kita nak masuk syurga, jangan lupa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, fahami Al-Quran dan amalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Selalu kita kata, kita cerita tentang syafaat. Satu daripada syafaat penolong kita di yaumul mahsyar nanti, apa dia? Al-Quran. Dalam sepotong hadis Nabi SAW disebut, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat, penolong kamu, penolong orang yang membacanya pada hari kiamat. Kita nak jadikan Al-Quran sebagai penolong kita. Selain daripada petunjuk, cahaya yang menerangi kehidupan kita, yang memandu kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga nak jadikan Al-Quran ini sebagai penolong kita besok ketika di alam barzah, ketika di yaumul mahsyar, agar kita selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sempena bulan Al-Quran ini, Syahrul Quran, sempena peristiwa kita mengingati nuzul Al-Quran, kita membanyakkan membaca dan mempelajari Al-Quran. Bila kita belajar Quran, bila kita baca Quran, antara benda yang kita kena ingat, kita nak, bila kita baca Quran, bila kita belajar Quran, kita mengharapkan agar Al-Quran ini menjadi hidayah, menjadi cahaya, menjadi petunjuk untuk kita. Bila kita baca Quran, kita nak Al-Quran menjadi penyembuh penyakit yang ada pada kita, sama ada penyakit zahir maupun penyakit batin, termasuklah penyakit hati. Kita nak Al-Quran itu merawat diri kita, merawat hati kita. Bila kita baca Quran, kita mengharapkan agar Al-Quran mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila kita baca Quran, kita nak agar Al-Quran menjadi pelembut hati kita. Kita ni kan kadang-kadang tanpa kita sedar, hati kita keras. Kadang-kadang susah nak terima pandangan, susah nak terima sesuatu yang baik untuk kita jadikan ikutan dan panduan. Walaupun diberitahu berkali-kali, tapi kita kadang-kadang buat kan, degil kan. So bila kita baca Quran, kita mohon agar Allah lembutkan hati kita. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, dia akan melembutkan hati kita. Dan bila kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kehidupan kita ini senantiasa zikrullah, senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca Quran, kita nak Al-Quran ini menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca Quran, kita nak Al-Quran ini menjadi syafaat, penolong kita besok di hari kiamat. Bukan kita sahaja, malah kepada kedua ibu bapa kita yang akan dipakaikan dengan mahkota, dengan pakaian yang dia pun rasa hairan, daripada mana ni, amalan siapa. Dia kata dia tidaklah buat amalan sehingga dia dapat pakaian seperti ini. Lalu dikatakan kepadanya, dalam sepotong hadis, mafhumnya, dikatakan kepadanya, dia kata inilah amalan Al-Quran oleh anak kamu. Kita nak bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga menyelamatkan kedua ibu bapa kita. Bila kita baca Quran, kita nak Al-Quran ini mengangkat darajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca Quran, kita nak Al-Quran ini menjadi pemberi, penolong dalam keadaan kita kepayahan dan kesusahan, lebih-lebih lagi di hari akhirat nanti. So bila kita baca Quran, dia kata antara perkara yang tidak akan menjadikan seseorang itu tua pekun ataupun tua pikun, tua nyanyuk, apabila orang itu senantiasa melazimkan dirinya dengan Al-Quran. Kita nak Al-Quran menjadi hujah kita di hari akhirat nanti, dan kita nak Al-Quran bila kita baca, dia menjadi penenang kita, pemberi, penurun rahmat. Kita ni kan dalam hidup kita kadang-kadang kita ada macam-macam masalah. Macam-macam masalah. Semua orang akan berhadapan dengan pelbagai masalah. Jadi bila kita baca Quran, dekatkan diri dengan Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran akan menenangkan, Al-Quran akan menjadikan diri kita tenang, gembira, dan kita nak Al-Quran ini besok yang akan menjadi cahaya di dalam kubur ketika kita meninggal dunia, dan pemberat ketika ditimbangan, dan penolong ketika kita melintas titian sirat. Jadi marilah sempena bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan ini, kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi selepas itu sehinggalah kita bertemu dengan Ramadan nanti, kita teruskan dengan tilawah kita, dengan tadarus kita, dengan menghayati dan memahami ayat-ayat yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran ini benar-benar sebagai hidayah, panduan dan petunjuk dalam kita mengharungi kehidupan ini. Jumpa lagi dalam tazkirah Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.